Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Perhati dan fikirkan. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah, menepati masa, kuat beribadat, penyayang, rendah diri, bertanggungjawab, menghormati orang lain, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara hubungan dengan manusia, menjaga tutur kata dan adab sopan, suka membantu, menghindari perkara sia-sia. Pengertian. Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Baik. Sambungan daripada sifat Nabi tadi ialah mengasihi orang tua dan kanak-kanak, sabar, sentiasa bercakap benar, suka bersedekah, tenang dan pemaaf. Baik, soalan ialah mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam? Mengapakah? Teliti dan fahami peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin masyarakat, menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum, menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan, memupuk nilai murni dalam masyarakat, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua tentera menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar, merancang strategi peperangan, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana, menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Dalam bergurau ada didikannya. Subhanallah, hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Mari kita amalkan solawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua hakim menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Adil dan saksama serta berpendirian tegas, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perancang ekonomi negara, menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Nilai murni kepimpinan melalui teladan.
Hayati dan perhati ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah baginda. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Kepimpinan melalui tauladan. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksananya. Baginda bermunajat, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Baik, kalau kita baca teks ini, dia ada warnakan berwarna merah. Yang tulisan yang berwarna merah ini adalah sifat tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu terlihat sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Nabi Muhammad sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Yang kedua, mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat. Nabi Muhammad dia buat mesyuarat sebelum melakukan apa-apa tindakan. Maka Nabi Muhammad melakukan mesyuarat, berbincang bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain, menerima cadangan yang terbaik. Kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama, kepimpinan melalui tauladan. Tenang dan bijaksana. Nabi tenang dalam apa jua keadaan. Seorang ketua dia kena sentiasa tenang dan bijaksana, barulah pengikut akan merasa tenteram dan aman. Setelah kita bermesyuarat dan melakukan tindakan, kita kena bermunajat mohon pertolongan Allah, merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dan apabila telah berlakunya adalah berjaya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Seorang pemimpin mestilah mentaati perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Kemudian menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim.
berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah SWT, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin.